perkara beberapa hari lepas, 2 weeks ago, dalam kongres, 3 weeks ago, sebulan yang lalu, dalam kongres keadilan, ni saya bagi latar belakang sedikit. Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu ucapan penggulungan. Dan di dalam ucapan penggulungan itu, beliau mendakwa bahawa ada pemimpin yang memerintah 22 tahun, lepas itu merintah 22 bulan, tetapi masih kata Melayu malas. Masih kata Melayu itu mundur. Sedangkan dia memerintah. Walhal anak beranak dia kaya raya. Itu general statement yang dibuat lah. Jadi disebabkan oleh perkara tersebut, Mahathir mengatakan bahawa that statement refers to me. Kenyataan itu refer kepada saya. Therefore, saya nak saman Anwar. Jadi dia bagi notis 7 hari pada masa itu. Anwar minta extend sampai 14 hari. Hari ini adalah hari yang ke-14, di mana Anwar kena mengemukakan sama ada memohon maaf ataupun Anwar kena teruskan saman. Jadi saya baca kenyataan Mahathir dahulu berkenaan dengan perkara ini, supaya kita tengok sama-sama apa yang Mahathir sebut. Cari gaduh. Hari ini hari terakhir untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim dan peguamnya menjawab surat dari peguam saya yang meminta untuk menarik balik fitnah dan meminta maaf kerana menuduh saya menyalahguna kuasa untuk memperkayakan keluarga. Jika tidak, saya telah arah peguam saya untuk teruskan tindakan undang-undang tersebut. Selain itu, saya juga diberitahu bahawa Anwar, setelah peguam saya keluar surat meminta dia menarik balik fitnahnya, ketika berdialog dengan pelajar-pelajar universiti telah berkata bahawa beliau tidak mahu bergaduh dengan saya. Ini agak pelik. Dia fitnah saya bermacam-macam selama puluhan tahun. Masa itu pun bila minta tunjuk bukti, tak ada satu pun bukti yang dia tunjuk, walaupun dengan cerita dia ada berkotak-kotak bukti dalam simpanannya. Nak jawab kotak-kotak ni senang tuan-tuan, tak perlu kotak dah. Dia ada kontainer sekarang dekat rumah, dekat kementerian. Dia ada Perdana Menteri, merangkap Menteri Keuangan. Saya tidak ambil tindakan kerana saya anggap ianya perbuatan seseorang yang terdesak kerana terlampau mahu jadi Perdana Menteri. Tetapi hari ini apabila dia dah jadi Perdana Menteri, dia masih teruskan fitnah. Jadi saya minta tarik balik, dan jika tidak saya ambil tindakan undang-undang. Itulah saya lakukan. Jadi siapa yang cari gaduh? Anwar kata dia tak nak cari gaduh. Tapi kalau Mahathir nak cari gaduh, kita teruskanlah. Itu Anwar cakap. Bukan dia kata jangan full stop dekat jangan tak nak cari gaduh tu. Jangan full stop kat situ. Okay. Now, kita tengok apa komentar Datuk Seri Anwar kata dalam isu ini. Anwar akan berdepan Dr. M di mahkamah. Dato' Mahathir akan meneruskan tindakan undang-undang terhadap Perdana Menteri berhubung dakwaan menuduh bekas Perdana Menteri itu mengumpul kekayaan peribadi semasa berkuasa. Tun telah mengarahkan kami untuk meneruskan tindakan mahkamah. Ini membuktikan Anwar tidak memohon maaf atau menarik balik kenyataannya. Bagi Tun, ia adalah pembohongan oleh Perdana Menteri, kata Peguam Mahathir Muhammad Rafiq Rashid Ali dalam mesej teks kepada Malaysia Kini. Surat bertarikh 17 April itu dihantar Peguam Anwar, Alif Bahamin Suhaimin menyatakan Anwar menafikan semua dakwaan Mahathir. Untuk makluman, kami telah diarahkan oleh anak guam kami untuk menarik semua dakwaan dan kandungan dalam surat anda. Dalam hal ini, guaman kami bersedia untuk menjawab sebarang dakwaan jika ada di mahkamah dan bukan melalui surat menyurat. Jika anak guaman anda mahu meneruskan tindakan undang-undang, kata surat itu. Mahathir menghantar surat tuntutan pada 27 Mac menuntut pengurusi PH itu menarik balik dakwaan. Sekiranya gagal, Mahathir berkata dia akan meneruskan tindakan undang-undang. Tarikh akhir Anwar untuk menjawab tindakan undang-undang adalah 3 April tetapi ditangguhkan sehingga 17 hari inilah, 17 bulan. Anwar tidak menyebut nama Mahathir tapi merujuk tempoh pemerintah. Ada orang sekarang setelah 22 tahun campur 22 bulan jadi berkuasa sekarang mengeluh. Melayu hilang segala-galanya, hilang harta, hilang saham. Bagaimana saja hilang kalau kamu bolot untuk keluarga dan anak-anak kamu? Sekarang bila hilang kuasa, bicara soal rakyat. Jangan perbodohkan rakyat. Rakyat harus bangkit mempertahankan mereka. Kumpulkan, tonton, Tan Sri, tauke-tauke besar. Berapa kerap orang sekarang merencana untuk menggugat dan menggunakan sentimen kaum mengajak orang Melayu membenci kaum lain dan menyatakan kuasa telah hilang, dakwa Anwar. Mahathir mendakwa ia adalah rujukan kes yang jelas kepadanya kerana laporan media mengenai perkara tersebut menyebut kepada beliau. Now, terus terang saya kata, ini memang jelas menyebut tentang Mahathir. So, jangan risau. Jangan risau, ini memang jelas menyebut tentang Mahathir. Sebelum saya komen tentang perkara tersebut, adalah seorang aktivis ni bertanya. Dia kata, kenapa tak lapor SPRM dakwaan Dr. M kayakan diri, aktivis soal Anwar?
Seorang aktivis mempersoalkan Perdana Menteri berhubung dakwaan dibuatnya terhadap Dr. Mahathir ketika Kongres PKR bulan lalu. Hua Kisiong berkata jika UMNO mempunyai bukti untuk menyokong dakwaan Mahathir mengayakan keluarganya semasa berkuasa, Perdana Menteri sepatutnya membuat laporan kepada SPRM sekarang. Bagi seorang Perdana Menteri yang komited dengan pendekatan sifat toleransi terhadap silap laku dan rasuah, adalah menghairankan beliau tidak melaporkan dakwaan itu, iaitu Mahathir mengkayakan diri, kepada SPRM. Saya jawab yang ini dulu, tuan-tuan. Number one, bila kita bercerita tentang mengkayakan diri sendiri, saya boleh kata bukan semua kaedah dia macam ni. Bak kata bapak saya cakap dengan saya dulu kan, masa dia pergi kursus undang-undang, dia bukan lawyer tapi dia pergi kursus undang-undang. Dia kata lawyer tu beritahu dia, you cannot break the law but you can bend the law. Now, kelebihan Mahathir ni tuan-tuan adalah dia pandai bending the law. Bending ni to a point dia tak break, tetapi questionable. Dia tak break tetapi questionable. Jadi kita nak tahu sama dia bukan, Anwar kata dia bukan mendakwa benda itu adalah satu perbuatan yang menyalahi undang-undang, tetapi Anwar mendakwa bahawa perkara itu mengkayakan anak-anak dan juga saudara maranya, kroni-kroninya. Itu dakwaan Anwar. Dia berbeza kalau Anwar kata perbuatan Perdana Menteri 22 tahun 22 bulan itu adalah perbuatan yang menyalahi undang-undang dan juga perbuatan rasuah. Faham? Anwar guna perkataan mengkayakan, dia tak guna perkataan rasuah. Dia dua benda yang berbeza. So, adakah mengkayakan anak bini kita ni satu perbuatan yang salah daripada segi undang-undang? Berkemungkinan besar tak salah pun daripada segi undang-undang, tetapi dia salah daripada segi moral dan etik. Jadi Anwar menyebut mengkayakan diri. Sebab itu bila Anwar bercakap, Dr. Sri Anwar Ibrahim bercakap, dia bercakap dalam konteks yang berhati-hati, iaitu menggunakan perkataan mengkayakan keluarganya. Dia tak kata merasuah atau memberi rasuah atau menyalahkan guna kuasa untuk merasuah pegawai-pegawai demi untuk mengayakan keluarga. Dia tak guna perkataan itu. Dia guna perkataan sewaktu dia berkuasa, dia mengkayakan keluarganya, kaum keluarganya. Dan perkara ini boleh dibuktikan. So Anwar di dalam mahkamah nanti kena buktikan sewaktu pemerintahan Mahathir, sebelum dia berkuasa, anak-anaknya dapat berapa. Sewaktu dia berkuasa, anak-anaknya dapat berapa. Kekayaan anak-anaknya berapa. Buktikan itu saja. Dia tak perlukan bukti elemen rasuah tu. Dia cuma buktikan bahawa kontrak ini diberikan kepada Mohzani, kontrak projek ini diberikan kepada Mukris, projek ini diberikan kepada siapa lagi anak dia? Yang anak yang ini. Tender ini, tanah ini. Dokumen apa orang kata gudang ini. GLC ini. Tunjukkan yang itu saja. Sebab ini mahkamah sivil bukan mahkamah jenayah. Anwar tak perlu tunjukkan bahawa memanglah aku bagi, tapi adakah itu menyalahi undang-undang? Adakah itu satu kesalahan jenayah? Persoalan kat sini bukan persoalan jenayah. Persoalannya adakah benar dakwaan Mahathir sewaktu berkuasanya mengayakan anak dan juga kaum kerabat beliau. Itu persoalan dia. Persoalan sama ada perbuatan mengayakan itu salah daripada segi undang-undang tu satu persoalan yang lain. Sebab ini civil, ini civil court. Ini undang-undang sivil. So undang-undang sivil di dalam fitnah dia macam ni. Kalau sekiranya Mahathir berkuasa dalam tempoh 22 tahun 22 bulan, sebelum dia berkuasa anak dia memang billionaire, contoh. Anak dia ni memang billionaire. Sewaktu dia berkuasa, anak dia billionaire, itu tak ada isu. Kita ambil contoh Donald Trump lah, tuan-tuan. Donald Trump sebelum dia jadi Presiden Amerika pun dia memang dah billionaire. Sewaktu dia jadi Presiden Amerika, dia tetap billionaire. Jadi tak ada timbul isu. Isu dia, sebelum dia menjadi Perdana Menteri, anak dia tak ada apa, biasa. Tiba-tiba jadi Perdana Menteri, anak dia jadi kaya. Nah, kaya tak ada masalah. Mungkin juga dia kaya kerana anak dia pandai berbisnes. Mungkin. Tetapi bila kita teliti, adakah projek itu berkaitan dengan dia mempunyai kedudukan sebagai Perdana Menteri? Contohnya, katakanlah anak dia, sebelum dia jadi Perdana Menteri, dia tak kaya. Jadi Perdana Menteri, anak dia pergi overseas. Dia overseas, dia buka lah syarikat kerana anak dia ni genius dalam bisnes, jadi billionaire. Tak ada kaitan dengan bapak dia dekat Malaysia. Ataupun dalam Malaysia pun, tak ada dekat overseas. Dia buka, contohnya anak dia ni pandai menjahit. Dia buka satu beg, nama dia Madai Vuitton. Contoh. Madai Vuitton nama dia punya jenama tu. Dan jenama tu terkenal seluruh dunia.
Ataupun anak dia buka satu search engine. Nama search engine tu Gilgil. Gilgil, bukan Google, Gilgil. Gilgil itu terkenal jadi billionaire. Itu tak ada isu. Tetapi bila dia bawa dalam mahkamah nanti, yang kena dibuktikan bukannya sampai kepada pembuktian. Tengok, ada kesalahan jenayah, tak perlu. Cukup dibuktikan anak dia ni terima projek daripada GLC ataupun tanah ini dan sebagainya. Pada masa dia jadi Perdana Menteri, di mana dia boleh mempunyai kuasa untuk influence keputusan. Adakah itu satu kesalahan jenayah? That's irrelevant. Yang perlu dibuktikan, adakah sewaktu dia berada di posisi itu, dia mengkayakan anak-anak dan juga kroni dia. Itu je persoalan. Kita kena faham benda ini. Jadi kalau kita faham perkara ini, then kita akan nampak bahawa persoalan yang dibawa ke dalam mahkamah ni sebenarnya makan siapa? Kalah atau menang, macam saya kata itu, kalah atau menang, dia akan makan Mahathir. Kalah atau menang, Mahathir yang akan kena. Kalah atau menang, Mahathir yang akan terciduk dalam isu ini. Nah, tuan-tuan, macam kita kata, kenapa tak bawa kepada SPRM? Bagi saya, ialah kelicikan seseorang itu satu hal. Namun begitu, dalam masa yang sama, kita kena pastikan bahawa dia bend the law tu, persoalan kepada civil itu dibawa. Dan juga kalau tuan-tuan ingat, siapa yang berada pada tahun 98 tu, ingat tak? Bahawa Anwar dulu pernah dituduh mempunyai kroni-kroni juga, ingat tak? Kalau siapa yang tahun 98 tahulah. Daripada 98 sampailah Mahathir retire 2004, tidak pernah mereka berjaya membuktikan perkara tersebut. Berapa banyak dakwaan Anwar ni ada projek sekian, salah guna kuasa sekian. Dia tak berjaya buktikan kesalahan dia songlap duit rakyat. Sebaliknya, dia terpaksa resort kepada apa orang kata, liwat yang didapati tidak bersalah. Akhirnya dia terpaksa resort kepada itu. So tuan-tuan, macam saya kata tadilah, macam saya kata tadi, agak menarik lah perkara ini. Kita nak tengok. Saya akan follow benda ini dalam kadar yang, yalah, kalau nanti dia masuk mahkamah, dia akan ambil masa. But this is going to be very interesting lah kalau kita dapat lihat benda ini. Dan saya harap benda ini akan membuka mata dan persoalan ramai daripada kita. Contoh persoalan yang kita bawa dulu, kenapa Anwar tuduh Mahathir macam-macam dahulu? Sekarang Perdana Menteri buktikanlah. This is the time untuk kita tengok Perdana Menteri, dia bawa ke mahkamah untuk membuktikan. So this is more, bagi saya nampak macam satu perangkap. Takkan tak banyak-banyak ni je tuan-tuan. Dia macam satu perangkap. Perangkap kepada apa? Perangkap kepada Mahathir. Memang betul, aku susah nak buktikan kosong lap. Kerana you are so, mungkin ni dakwaan. Kerana benda-benda macam ni nak kaitkan tu agak payah. Dan benda tu long time ago. Tetapi tidak bermakna aku tak boleh buktikan secara civil. Kenapa tuan-tuan? Apa beza mahkamah civil dengan mahkamah jenayah? Dia ujian untuk membuktikan bersalah atau tidak bersalah. Mahkamah civil tu lebih rendah berbanding dengan mahkamah jenayah. Saya sebut hari itu kan, mahkamah jenayah dia menggunakan test yang dinamakan beyond reasonable doubt, melangkaui keraguan munasabah. Tetapi di dalam mahkamah civil, dia menggunakan balance of probability, keseimbangan kebarangkalian. Kan? Keseimbangan kebarangkalian perkara itu berlaku. Dia boleh bersalah atau tidak bersalah. Dan juga di dalam mahkamah jenayah, yang kena bawa kes itu bukannya Anwar Ibrahim. Yang kena bawa kes itu peguam bela. Pendakwa raya. Tetapi dalam mahkamah sivil, yang akan jawab dan membawa kes tersebut adalah Anwar Ibrahim. Jadi dia one to one. And ini membawa kita kepada cerita 1998-97 dahulu, di mana Anwar dan Mahathir masa tu head logging. Saya ingat lagi, saya masa tu macam, yalah, kita menggagumi Mahathir sebagai orang yang membawa banyak kemajuan kepada Malaysia. Begitu juga dengan Anwar Ibrahim. Tetapi pada masa itu tiba-tiba dua ni head logging. Bila dia dua ni head logging, kita rasa macam, apa nak jadi kat negara kita ni? Benda yang sama sekarang ini berlaku dalam keadaan yang berputar. Kan? Dulu Mahathir dekat atas, Anwar dekat bawah. Sekarang Anwar dekat atas, Mahathir dekat bawah. Tuan-tuan, dunia ni umpama roda. Kita pun tahu falsafah tu. So, kadang-kadang kita kat atas, ada banyak masa kita akan kat bawah dan kita pijak tarik dan sebagainya.
So kita jangan anggap kita akan sentiasa berada di atas. Pemimpin pun samalah. Kita nak cerita pemimpin. Jangan terlalu, orang kata apa, shock sangat. Seolah-olah engkau berada dekat jawatan itu selama-lamanya. Kan? Tidak. Kita kena ingat 100,000 kita takkan berada di situ selama-lamanya. Alright? Tapi itulah tuan-tuan, macam saya kata tadi, kita nak tengok bukti atau tidak, kita tak risau. Bawa ke mahkamah. Dan inilah dia. Bila orang kata Anwar tak berjaya nak bawa Mahathir ke mahkamah, ni dah bawa. Dan inilah masanya Anwar nak buktikan apa yang dia dakwakan tersebut. Jadi korang risau kenapa ni? Korang risau kenapa? Takut terbongkar? Alright, itu dia tuan-tuan. Terima kasih. So, sekian daripada saya, insyaAllah. Itu saja pada malam ini. Dan harap tuan-tuan terima kasih yang share, like. Ada 2,000 lagi kita perlukan untuk subscriber di dalam YouTube. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Terima kasih kerana join saya di YouTube dan Facebook. 7,000, dekat 8,000 orang ahli yang menonton kita. Selamat malam. Selamat beristirahat. Jumpa di TikTok. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.